Okay, next is exercise 4 number 1. Okay, figure above root of mass 1 kilogram is in equilibrium. Means that, remember that we have a root of mass 1 kilo. So, must consider the weight of this root is in the middle. Kat tengah-tengah tau. Okay, jadi fikir logik lah. 4 campur 2, 6. So, patutnya tengah-tengah dekat sini lah. Lebih kurang 3 meter dari kiri dan 3 meter daripada kanan. Okay. So, kat bawah ni diagram yang saya dah simplify. Okay, untuk soalan ni kita ada sedikit perubahan. Whereas theta kat situ you kena hilangkan dan gantikan dengan theta sahaja. So, baru boleh jawab soalan ni dengan betul lah. Okay, so the figure above show the root. And then calculate the value of F2. Okay, dia nak F2 ni sebenarnya. F2 and theta 2 lah. Tambah soalan pula. Okay, F2 and theta 2. Theta lah. Theta yang kita tanda tu kan. Alright, so first saya dah lukis. And awak kena ingat, dekat fulcrum ni, bila dia apung beam, so beam tu akan rasa normal force tidak rasa sakit. Kalau rasa sakit, dia consider sebagai weight. Dia rasa diapung. So, sepatutnya dia ada normal force dekat sini. Macam saya lukis ni lah. So, saya ada berapa force kat sini? Saya ada 1, 2, 3, 4 type of force yang duduk pada root ni. Okay, jadi sekarang ni saya nak guna summation of torque. Dan saya kena guna dua equation sebab saya ada dua unknown iaitu theta dan F2. So, saya guna dulu summation of torque. Okay, summation of torque is equal to 0. So, torque clockwise is equal to torque anti-clockwise. Okay, so first, benda yang you kena buat pertama sekali adalah cari pivot lah. You nak taking pivot dekat mana. Benda yang you tak nak cari dan benda yang tak perlu cari pun, jadikan dia pivot. So, kita nak cari F2. Kita perlukan WR sebab diberi. And then kita ada F1. Siapa yang tak ada nilai? N lah. Jadi, N is taking sebagai pivot. Jadi, semua force akan putar pada dia. Dekat N tu, kita tak consider apa-apa lah. Alright, so yang ni 1, 2, 3. So, kita ada 2 torque anti-clockwise. 1 torque ni torque clockwise. Kita ada 2 torque clockwise. And 1 torque anti-clockwise. Okay, so kita buat torque clockwise is equal to torque anti-clockwise. So, torque clockwise, kita try dengan torque clockwise dulu. Siapa yang ada dekat torque clockwise, kita ada F2. Okay, F2 ni, letak dulu. Okay, F2 ni saya buat... Boleh tak kalau saya buat F2 cos theta dulu? Saya nak cari kat sini. Sebab saya nak letakkan dia senang. Sebab sebutan theta je kan kita nak ambil. So, saya letak sini dulu. Saya letak F2 cos theta. Faham tak? Sekejap, saya padam yang ni. Okay, saya jadikan force dia ni sebagai force menegak. Sebab saya nak cari dalam sebutan theta. Sekejap lagi jadi confused pula. Boleh tak? Sebab dia tak ada nilai kan, jadi macam pening. Okay, jadi F2 cos theta. So, saya ambil force yang ni. Okay, saya padam lah yang ni saya dah resolve dalam komponen X, komponen Y. So, saya resolve pula komponen X dia. Kejap jangan buat confused. Okay. Tadi kan dia sengit kan. So, kita ada satu lagi F2 cos theta. And satu lagi dia akan jadi kat sini. F2 sin theta. Baru dia akan hasilkan yang bawah tadi tu. Saya dah padam tu. Okay. So, saya senang nak ambil perkataan theta sahaja. Sebab nanti saya kena tambah dengan angle 90 pula. Nanti jadi pening. So, F2. Saya ambil F2 cos theta. Okay. Torque clockwise kan. Okay. Jarak berapa? Jarak dia daripada sini ke sini. 4. So, dah 4. Sin 90 kan? Okay. Ingat, formula torque sama dengan apa? FR sin theta. Okay, tambah dengan torque clockwise lagi, kita ada WR. WR adalah mg. Darat dengan R dia berapa? 4 tolak dengan 3. Kat sini, 1 meter. Sin berapa? Also sin 90. Okay, equal to torque anti-clockwise.
Yang tak kisahlah sebab dah bagi angle. So tak ada masalah. Just guna macam biasa je. F1. Kita nak pergi kepada 2 meter. And then dia ada angle berapa. Okay. So F1. F1 darab dengan R. 2 meter. And then sin berapa? Jarak antara F1 dan 2 meter tu. Dia adalah 180 tolak dengan 30 lah. So dia jadi 150. Okay, so kita pun kira lah. Okay, kita kira kita dapat F2 cos theta sama dengan 22.55. Equation 1. Sebab ada dua unknown kan? Okay, lepas tu bila ada equation 1 saja, jadi torque ni tak cukup. Jadi kena guna lagi satu equation. Okay, yang cukup untuk kita buat simultaneous equation ataupun substitution. Okay, satu lagi yang boleh kita nampak dekat sini, kita guna summation fx lah. Okay, summation fx. Sebab summation fy tak boleh guna sebab kita tak tahu nilai n ni. Nak guna summation y. Ni y, ni y, ni y tapi ada unknown lagi. Tak boleh. Jadi kita guna summation fx lah. Yang ni ada, yang ni pun ada. Nampak tak? F1 ni duduk between x dengan y exist. So kita nak ke komponen x, dia kena resolve lah. Alright, so kita akan ada summation fx is equal to 0. Okay. So, apa yang ada dekat komponen fx ni? Kita ada f2 sin theta. And kita ada satu lagi f1 pergi kepada komponen x kat sini. Nampak tak? F1 cos 30. Okay. So, kita ada f2 sin theta is equal to f1 cos 30. So, F1 cos 30 adalah 100 cos 30 lah. Kemudian adalah F2 sin theta. So, nampak tak ni adalah equation number 2. So, sekarang ni awak nampak cos dengan sin punya sebutan. Awak tak nampak? Ni sebutan cos, ni sebutan sin. Selalunya cos dengan sin ni kita boleh wujud tangent. Jadi, kita buat equation sin bahagi dengan cos lah. Equation 2 divided by equation 1. Okay, so equation 2 divided by equation 1, kita akan dapat F2 sin theta divided by F2 cos theta. So, 100 cos 30 divided by 22.55. So, tangent theta is equal to 3.84. So, theta akan sama dengan 75.4. Okay. So, lepas tu awak kena carilah nilai F2 macam mana nak cari. Awak masukkan je lah mana-mana. So, F2 saya ambil equation 1. Okay, saya ambil equation 1. Sekejap. Okay, F2 cos theta is equal to 22.55. Okay, so F2 sum cos dengan 75.4, 22.55. So, F2 is equal to 22.55 divided by cos 75.4. So, you akan dapat 89.46. 89.46 Newton. Okay, so settle untuk soalan A. Okay, next. So, soalan B pula adalah dia kata calculate the reaction force N acting on the beam. So, sekarang ni reaction force N. Kita nampak. Sekejap, kita ambil diagram ni. Okay, kita copy. Sorry, tak copy siap-siap. Okay, so kita dapat benda ni kan. Jadi, sekarang ni kita ada N dekat sini. Soalan nak reaction force N ni lah. Yang ini. Okay, dia nak yang tu. So, macam mana kita nak buat? So, kita dah buat jadi summation torque. Kita dah buat summation fx. Jadi, macam nak guna torque balik macam rasa confused kan? Rasa macam susah. Jadi, kita tak payah guna torque. Kita guna yang tinggal. Maksudnya, equation yang paling senang yang awak nak guna. Soalnya summation fx dengan summation fy paling senang. Okay, kalau cukup maklumat, fx dengan fy boleh guna terus. Kalau tak, you kena guna torque lah. Jadikan salah satu pivot. Kalau tak cukup unknown. Kalau unknown terlebih.
So sekarang ni kita nak cari N. Macam mana nak cari N ni? Okay, saya bulatkan semua komponen Y sebab kita nak guna komponen Y, kita nak cuba. Komponen Y. Yang ini pun komponen Y. Dah hilang. So tulis balik. F2. Okay, F2. Memang panjang sikit lah talk ni kan. F2 cos theta tadi. Theta berapa tadi? 70. Berapa theta tadi? Sekejap. Saya ingat lah. 75.4. Okay, 75.4 degree. Okay, so ni adalah WR. Okay, nampak tak sekarang kita ada komponen Y, F cos. Kenapa tak keluar colour pink? Okay, F cos 75.4. Kita ada WR. Banyak pula kan force dia. Ada 3. Okay, ni pula F1 ni. Kita kena padam lah. Kita nak cari dia punya komponen Y. Sebab ni sengit ni. Okay, jadi saya nak cari komponen Y duduk sini. Okay, berapa patut saya tulis? F1 pergi kepada komponen warna pink ni. Dia akan jadi 100 sin 30. Okay, memang korang ni memang pandai lah. Okay, 100 sin lah. Sin 30. So, ini pun komponen Y. Nampak tak? Sebab dia dah straight kan? So, yang ni padam lah. Tak nak bagi confuse. Okay. So, dah nampak dah semua komponen awak dah menegak. Bukan suka-suka boleh menegak kan? Memang dia menegak kan? Jadi, kita ubah dah. Alright, semua yang saya kotak-kotak tu adalah komponen FY. So, sekarang ni nampak tak? Yang 3 kat bawah, yang 1 dekat atas. Okay, jadi saya pun buatlah summation FY is equal to 0. Jadi, saya buatlah yang atas tolak yang bawah. Okay, bila atas tolak bawah, maksudnya akan jadi N sama dengan yang bawah lah kan? Okay, ada 100, kutiplah semua. Sin 30 plus dengan WR is mg plus dengan F2 tadi. F2 tadi berapa? 89.46. Okay, cos 75.4. Okay, so kamu pun kira lah mass tu bubuh lah. 1 kan, mass of beam. Mass of beam 1, gravity 9.81. Ke nak suruh saya bubuh siap-siap? Bubuh lah okay, bubuh sama je. Okay, M ni sama dengan 1 kali 9.81. Sayang pula nak padam. Tulisan dah cantik kan? Alright, so kamu dapatlah jawapan 82.36 Newton. So, selamat mencubalah. Soalan talk ni bagi saya mencabar sikit. Tapi, mesti awak boleh buat. Jangan risau. Okay, guna kaedah yang paling tepat. Mula gunalah summation talk is equal to 0. Tak boleh guna summation fx. Tak boleh juga guna summation fy. Antara 3 ni lah. You gunalah mana satu yang you rasa selesa dulu. Okay, selalunya talk ni kita guna kalau lebih daripada satu unknown. Untuk jadikan pivot supaya benda yang unknown yang kita tak nak tu, jadikan dia pivot. Okay, kalau cukup satu unknown saja nak cari, summation fx dengan summation fy dah cukup. Okay.